Tapi kita ketepikan. Dua itu kita tolak tepian, kita bincang tentang Islam. Di luar itu, apa benda itu, huraian kita tidak ada sangkut paut, tidak ada kaitan dengan apa-apa yang berlaku di luar. Perbincangan kita secara ilmiah. Okey. Di soalan itu berkenaan dengan haiwan touch. Betul. Ya, yang kita tepikan benda yang berlaku. Dalam Islam bagaimanakah hudud perkara itu? Okey. Kalau kita ilmiahkan perbincangan itu, kalau kita ilmiahkan perbincangan itu dari sudut pandangan ahli sunnah wal jamaah, anjing ialah salah satu jenis haiwan yang banyak berhubung dengan manusia, yang tidak dapat siapa nafikan. Anjing adalah salah satu jenis binatang yang banyak berhubung dengan manusia. Okey. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, sebutan anjing ini disebut sebanyak 5 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kali Allah ulang perkataan anjing di dalam Al-Quran yang melibatkan 2 surah. 5 sebutan itu, satu sebutan berbentuk negatif, 4 sebutan berbentuk positif. Di manakah Allah sebut tentang anjing itu? Kita tengok Al-Quran. Okey, cuba buka dalam Suratul A'raf. Suratul A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-176. Karena dalam Suratul A'raf, ayat ke-176, famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaannya adalah seperti anjing. Yang ini Allah tujukan kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama tetapi meninggalkan, tidak guna pengetahuan agama itu. Biasa ceritanya di ayat 75, watslu alaihim naba'alladhi atainahu ayatina. Jadi Allah mengumpamakan orang yang ada ilmu agama tapi tak pegang ilmu agama itu macamlah anjing. Anjing yang bila kita halau dia pun dia hulurkan lidah, kita buat tak peduli pun dia hulurkan lidah. Maksudnya kita kata jelek, hina dia orang-orang yang beragama, yang nak mencari dunia dengan agama itu, tuan-tuan. Okey, ini dalam Suratul A'raf, sebutan secara negatif. 4 sebutan lagi disebut dalam Suratul Kahfi, tuan-tuan. Surah yang ke-18, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-22. Okey. Wa kalbuhum basitun zira'i. Buka. Wa kalbuhum. Mereka duduk dalam gua dalam keadaan anjing mereka duduk menghamparkan tangan menghala ke pintu gua, tuan-tuan. Itu ayat 18. Kemudian ayat yang ke-20, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Dalam Allah menguraikan bagaimana orang berkhilaf tentang jumlah Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan bahawa mereka berjumlah 3 orang, 4 bersama dengan anjing. Jadi anjing di situ disebut dalam bentuk yang positif, menjadi teman kepada anak-anak muda yang menyelamatkan akidah dengan melarikan diri daripada pemerintahan kerajaan Decianus. Berikut sejarah dulu, tentang projek sejarah yang lari pada pemerintahan kerajaan Decianus yang memaksa rakyatnya untuk menyembah ataupun mensyirikkan Allah
positif, tuan-tuan. Okey. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan beberapa istilah tentang anjing ini di dalam beberapa bentuk, tuan-tuan. Ada yang berbentuk negatif dan ada yang berbentuk positif, tuan-tuan. Mana yang disebutkan Nabi berbentuk negatif? Siapa yang melihara anjing, maksudnya yang tanpa ada apa-apa tujuan, apa-apa saja-saja, setiap hari menggugurkan pahala dia sekira demi sekira, tuan-tuan. Itu dalam bentuk yang negatif. Ada dalam bentuk yang positif, tuan-tuan. Iktina'ul kalbi lil hirasati wal masyiyati wal hafiyah. Pemeliharaan anjing untuk tujuan penjagaan perladangan, untuk penjagaan haiwan ternakan, dan juga untuk penjagaan keselamatan, tuan-tuan. Dalam bentuk yang positif, tuan-tuan. Itu disebut hadis, tuan-tuan. Okey, ini kita tengok saya ilmiah. Tepikan, belum kita tepikan, tuan-tuan. Kita dapat benda ilmu, tuan-tuan. Kemudian ilmu dasar ilmu, tuan-tuan balas apa benda yang tuan-tuan buat. Okey. Yang keempat, tuan-tuan, anjing daripada pandangan mazhab-mazhab. Ya? Anjing daripada pandangan mazhab-mazhab. Di dalam mazhab kita mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, tuan-tuan. Mazhab Imam Ahmad Hanbal dan juga mazhab Syafi'i. Ya? Disebutkan al-kalbu wal khinziru wa ma tulatu min kuma najsul aini. Dalam mazhab kita, tuan-tuan, anjing dan babi dan yang lahir daripada keduanya, yang lahir daripada mana-mana keduanya, tuan-tuan. Lahir daripada anjing, padahal ayahnya misalnya, ayahnya seekor kambing. Daripada perut ibu anjing itu lahir seekor anak kambing. Matu lalu, barang yang lahir itu benda, anak yang lahir daripada anjing, ataupun dikira najis, tuan-tuan, dalam mazhab kita. Dan juga di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan. Di dalam mazhab Hanafi disebutkan, ya, annal kalba laisa binajsil aini, sesungguhnya anjing tidak najis, tidaklah najis ain. Tuan-tuan, di dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan. Di dalam mazhab Maliki disebutkan, ya, al-kalbu mutlaqan sawa'un akana ma'dunan bittikhadihi kakalbil khirasati wal masyiyati amla tohirun. Itu dalam mazhab Maliki. Maksudnya apa, tuan-tuan? Anjing al-kalbu, anjing mutlaqan, anjing secara mutlak, anjing secara mutlak, al-kalbu mutlaqan, anjing secara mutlak, sama ada yang diizinkan pemeliharaannya. Sebagai contoh, anjing untuk pemeliharaan bagi penjagaan, sama ada rumah ataupun harta benda, ataupun anjing bagi membantu penternakan al-masyiyah, tuan-tuan, ataupun pemeliharaan anjing yang tidak diizinkan, amlah yang ataupun yang tidak, atau yang tidak diizinkan. Al-kalbu mutlaqun, al-kalbu mutlaqun, anjing secara mutlak, anjing 100% secara mutlak, sama ada yang diizinkan pemeliharaannya, seperti mana anjing yang digunakan untuk penjagaan harta benda ataupun untuk membantu urusan penternakan, ataupun bukan yang diizinkan, adalah suci, tohirun. Itu dalam mazhab Maliki. Bahkan di dalam mazhab Maliki, tuan-tuan, anak anjing yang berumur bawah 7 hari halal dimakan. Di mazhab Maliki. Ini tak ada kaitan dengan perbincangan luar, tuan-tuan. Luar tu biar. Ini kita ada dari sudut agama kita, pandangan dalam ahli
sejarah hubungan manusia dengan anjing berlaku sejak dahulu, tuan-tuan. Mana dia? Dalam surah Al-Kahfi ada dua peranan anjing di situ. Yang pertama, anjing yang disebutkan membantu penternakan ini. Kemudian setelah mana dia menyerahkan kambing dia kepada tuan ibunya, budak yang pengembala kambing itu bawa anjing sama, anjing dalam bentuk peneman kepada orang, tuan-tuan. Anjing dalam bentuk peneman. Ini hubungan, tuan-tuan. Yang kelima, secara kemanusiaan anjing itu ada di dalam kehidupan manusia, tuan-tuan. Okey. Yang keenam, tuan-tuan, ada sumbangan anjing kepada kehidupan manusia, tuan-tuan. Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tuan-tuan, binatang yang ditangkap oleh anjing perburuan, dibunuh oleh anjing perburuan, tidak perlu disembelih, tuan-tuan. Kita ambil, kemudian kita samak, terus makan, tuan-tuan. Tidak perlu disembelih, tuan-tuan. Kira di dalam kehidupan, uraian dalam kitab fiqh, anjing lihirasa, lil kharasati, kita kata lil masyiyati, untuk kegunaan penjagaan, untuk kegunaan perkebunan, dan juga untuk kegunaan membantu penternakan, tuan-tuan. Itu kita kata dari sudut perbincangan di dalam kita kata fiqh, mana kata hubungan anjing dengan kehidupan manusia di dalam Islam ada sejak daripada dahulu, tuan-tuan. Okey. Di dalam konteks Malaysia, tuan-tuan, walaupun dalam mazhab Syafi'i meletakkan haram menyentuhnya, yang meletakkan sengaja menyentuh tanpa ada apa-apa alasan, apa-apa sebab itu haram, dan kenajisan perlu disabar. Tetapi fenomena yang berlaku dalam Malaysia yang tidak boleh siapa menyangkalnya, yang pertama, tuan-tuan, anak-anak kita dalam Malaysia menyambung pengajian tidak di satu tempat. Ada yang menyambung di Mesir, bebas mazhab. Ada yang menyambung di Pakistan, mazhab Hanafi. Ada yang menyambung di India, mazhab Maliki. Ada yang ngaji, kita kata, di Madinah, mazhab Wahabi. Ada mereka, tuan-tuan. Dan mazhab sunnah Syafi'i sepenuhnya dua tempat dalam dunia ini, tuan. Satu di Fatani, pondok, bukan universiti, tuan-tuan. Yang kedua di Aceh, pondok, bukan universiti. Itu saja yang Syafi'i sepenuhnya, tuan-tuan. Itu dia. Kalau tuan-tuan pergi ke, walaupun Fatani bukan pondoknya universiti, mereka membawa satu bentuk, bukan lagi kita kata Syafi'i sepenuhnya. Di Aceh, kalau kita pergi ke universiti, bukan di pondok, di pesantren, dia bukan lagi Syafi'i sepenuhnya, tuan-tuan. Tempat Syafi'i sepenuh sudah saja. Satu di Fatani, pondok. Yang kedua di Aceh, pondok. Itu fenomena dalam Malaysia, tuan-tuan. Anak-anak kita belajar di tempat yang berbagai. Persoalan yang timbul, tuan-tuan, bolehkah anak-anak ini dia pergi mengaji 5-6 tahun, habis dia punya BA, kemudian tambah 2 tahun habis master dia, 8 tahun dia mengaji, balik 2 jam cakap kita dia nak ubah mazhab? Boleh ke tak? Boleh? Boleh ke? Dia mengaji benda tu, tuan-tuan. Itu fenomena yang pertama. Fenomena yang kedua, Malaysia menjadi multaqah, perhimpunan sejak daripada dahulu. Orang yang, kalau tuan-tuan berjalan dalam dunia, tuan-tuan, singgah di India, mudah ya. Orang India semua serupa, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke China, orang China semua serupa. Tuan-tuan pergi ke Arab, orang Arab semua serupa. Tuan-tuan pergi ke Eropah, orang Eropah semua serupa. Tuan-tuan balik ke Malaysia, ayam kacak macam cikgu zaman ni pun. Ayam kita kata, muka macam kita pun di Malaysia. Sebab dia merupakan multaqah, tempat perhimpunan sejak dahulu. Ada keturunan Mamak, keturunan Keling, mereka bermazhab Hanafi. Ada keturunan kita kata Pustun, mereka bermazhab Maliki. Ada keturunan Petani dan Jawa, mereka bermazhab Syafi'i. Itu, tuan-tuan, dasar penuh yang tak dapat kita tolak. Malaysia
Tuan-tuan mazhab Syafi'i, tuan-tuan, bersembang 2 jam orang mazhab Maliki, tuan-tuan masuk Maliki. Tak ada tuan-tuan. Ibadah walaupun kita bukan sangat sangat pengetahuan dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, tapi takkan dengan bersembang 2 jam kita nak ubah mazhab. Begitulah bukan di Malaysia. Itu yang kedua, tuan-tuan, fenomena yang berlaku di Malaysia, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, di Malaysia, seluruh fakulti Islam di Malaysia, mereka tidak mengajar semata-mata mazhab Syafi'i, tuan-tuan. UKM ke UM, Akademi Islam ke, tuan-tuan, atau mana-mana, mereka tidak mengajar mazhab Syafi'i semata-mata. Dalam 3 fenomena itu, tuan-tuan, berlaku. Ya, anak kita menyambung di tempat yang berbagai. Tempat kita merupakan tempat perhimpunan bangsa yang tidak sama, tuan-tuan. Dan universiti kita mengajar tidak fokus kepada satu mazhab. Macam mana kita nak meletakkan Malaysia mesti orang semuanya bermazhab Syafi'i semata-mata, tuan-tuan. Ayat kita kena pertimbang juga, tuan-tuan. Jangan maksudnya kita dalam kes yang seumpama ini, asalkan di ahli sunnah wal jamaah tu okey dah, tuan-tuan. Kira-kira tak tahu mana lagi. Ahli sunnah wal jamaah tu okey dah, tuan-tuan. Mazhab kita betul, tak boleh. Mazhab Malik sehingga membenarkan untuk dimakan. Mazhab Hanafi tidak meletakkan sebagai najis. Itu adalah kita kata fenomena di Malaysia, tuan-tuan. Okey. Ya. Oleh kerana dalam Islam, bahagian anjing ini, tuan-tuan, sumbangannya kepada manusia ada berbagai, maka sebenarnya dari sudut future, tuan-tuan, pengurusan sebuah negara, kita keluar daripada, kita kata dalam konteks Syafi'i sepenuhnya, tuan-tuan. Bagi negara-negara kita